word by word. Itulah jadi. Satu ulama tak guna bahasa Allah awal akhir, tapi disebut dengan Allah wujud kidam baqa. Allah wujud kidam baqa, mukhalafah dan seterusnya. Kita belajar dengan satu-satu disiplin sifat 20 macam tu. Tak ajar dengan Allah wujud awal akhir, sedangkan awal akhir asmaul husna. Okey, dengar elok. Macam mana pun saya dah sebut tadi, itulah ulama suruh ngaji tauhid dulu. Jangan pergi terjun ngaji asma husna dulu. Pasal apa? Pasal bahasa Quran, bahasa dalam Quran, bahasa dalam hadis, bahasa dia bahasa tinggi. Dia ada istilah, saya nak guna bahasa macam mana? Kalau bahasa orang putih ni dia kata dia ada bahasa yang directly dan ambil faham. Dia ada ambil faham dengan indirect. Satu. Kalau bahasa Arab dia disebut ada kalam hakiki dan majaz. Satu. Dan dia ada kalimah yang translation satu hal, tapi apa maksud dia tu kena tengok apa dia punya description, dia punya huraian. Jangan hanya ambil terjemahan. Baik. Jadi kalau ada orang kata dia memang faham Allah awal akhir, Allah awal dialah akhir, maksudnya dia lah awal sekali, dia lah akhir sekali. Maksudnya awal-awal ada dia, sebelum ni tak ada siapa. Dia kata dia awal sekali, lepas tu dia akhir. Last sekali mati dia lah dia akhir sekali. Kalau faham macam tu, kafir lama. Lama dah kafir sebenarnya. Pasal apa? Duk i'tiqad Allah Ta'ala ada ujung. Pasal i'tiqad akhir. Dan i'tiqad awal, kalau dia faham awal tu dengan makna Allah mula-mula tak ada, dia lah awal-awal ada. Awal itu maksudnya dia tak ada, lepas tu dia ada awal sekali. Maksudnya dia ada awal, lepas tu dia ada akhir. Maksudnya ada last, nanti dia mati lastnya. Tu siapa i'tiqad itu, tuan-tuan jawab dia tak? Okey, akidah kita. Dua i'tiqad Allah Ta'ala ada hujung akhir dan dia ada awal. Dengar sebut, itulah nama i'tiqad kafir namanya. Pasal apa jadi kafir? Pasal ambil mentah-mentah daripada perkataan awal dan akhir. Baik, yang tu yang ulama ajar dengan sifat 20. Allah kidam wujud, kidam baqa. Baik. Macam mana pun, apa maksud awal tu sepatutnya? Atau huraian ulama macam mana pun, sebelum ke ulama tu dah sebut ini. Awal tu bahasa Arab weh. Macam mana saya syarahkan ahad dan wahid tadi, macam itulah kena ambil syarahan awal akhir. Begitu juga tengok sambung sikit, zahir batin. Allah Ta'ala zahir ke batin? Zahir pun zahir, batin pun batin. Kita pergi tantu dulu sikit tengok. Pasal nak tunjuk kata hang faham terjemah zahir, bagi huraian ikut apa hang faham kepala otak hang, sewil silap jadi Hindu tu. Tak mana Hindu. Allah tanya nak zahir ke batin Allah Ta'ala ni? Nak jawab pun sebab salah. Betul tak? Betul tak? Nak kata batin pasal ada ayat zahir. Nak kata zohir, dengar kalau sebut kata zohir lah. Zohir tahu tak zohir apa maksudnya? Zohir maksud apa? Tak tahu mana zohir. Ya Allah, teruknya bahasa Melayu. Belum tanya bahasa Inggeris, tanya bahasa Melayu. Tanya bahasa Melayu. Kita pun dah pakai kata zohir. Apa nak zohir? Zohir maksudnya terang, jelas dan nyata secara zahirnya. Kita guna zahir, tapi zahir. Ada masjid zahir, al-ustaz ada sikit dama zahir. Apa makna zahir? Terang. Allah Ta'ala terang. Tu zahir. Apa maksud zahir? Mesti ambil huraian. Dan huraian tu yang ulama bagi huraian yang sepatutnya kena mengaji. Macam mana pun, saya saja nak sebut tu dulu. Pasal nak kata apa? Ambil awal akhir zahir batin, hang syarah ikut kepala otak hang, sewil hang, jadi clear dengan Hindu. Baik, daripada awal sikit. Apa makna awal? Yang tu ulama bagi tarikh dengan bahasa dia, bahasa Arab mesti ambil huraian Arab. Awal dengan mana? Laisa qablahu syai.
Yang tu yang ulama guna bahasa kidam. Apa maksud kidam? La awwala li wujudihi. Awal dengan mana, atau dengan bahasa kidam tu, dengan mana wujud dia bukan daripada tak ada kepada ada. Itu maksud awal. Awal maksudnya laisa qablahu syai'. Sebelum dia tak ada siapa. Itu sebelum dia tak ada siapa. Apa maksud awal? Maksud tu ialah dia memang ada, dia sedia ada. Dia bukan ada yang bermula daripada tiada, lepas tu ada. Itulah maksud awal. Tu tuan tangkap tak tangkap tu memang dia kena ngaji panjang. Pasal yang tu pun itu tu saja dah ngaji suku dah kan. Macam mana pun di atas salah tu lah. Begitu juga akhir. Tengok kalimah sekali lalu akhir maksudnya apa? Ada ujung. Allah akhir nanti faham Allah pun ada akhir, Allah pun mati kan lah. Tak ada siapa khilaf ulama kata kafir kalau ada orang itikad gitu. Kalau dia kata memanglah akhir sebut macam tu tapi takkan masuk mati kot, baguslah. Itu apa masuk akhir? Bukanlah masuk ujung. Itu apa maksud? Itulah ulama hurai masuk akhir tu laisa ba'dahu syai'. Itu bahasa Arab dah. Apa maksud laisa ba'dahu syai'? Tak ada siapa selepas dia. Apa maksud tak ada selepas dia? Dia tak ada penghujung, dia kekal dan tak ada binasa. Itu masuk akhir. Pasal akhir maksudnya last maksudnya dia tak ada ending. Payah cakap orang putih tu, susah. Tu yang dia hurai dengan maksud dia tak ada penghujung, maksudnya bukan mati. Awal maksudnya bukan bermula pada tiada. Siap. Sambung sikit. Jadi rasanya saya dah jawab atas soalan asal tu. Satu ulama tak ajar dengan awal wal akhir. Dan kalau ada orang persoal macam tu, kita kena macam ni ya. Apa dia? Astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hang pun kena mengucap lain nah. Siapa? Sahlah memang hang ni kena bagi betul akidah balik pasal hang duk itikad Allah Taala ada awal ada akhir. Duk ngaji kidam dengan bakok tu maksudnya Allah Taala tak ada awal tak ada akhir. Dia duk faham Allah Taala ada akhir, ada awal, maksudnya Allah Taala ni asal tak ada dan dia akan mati. Tu suruh dia mengucap lain tu. Dan mengucap lain dah hang kena itikad bahasanya hang betul balik akidah hang. Awal tu maksudnya dia tak ada awal, maksudnya dia bukan mula daripada tak ada. Akhir itu bukan maksudnya dia mati. Hang kena tarik balik. Akhir itu maksudnya dia bakok, dia kekal. Sikit yang bahasa itulah. Kalau rasa jawapan saya dah beri tu. Macam mana pun panjang sikit. Apa makna zahir dan batin pula? Ulama urai macam ni. Allah Ta'ala zahir. Dia zahir, dia batin. Apa maksudnya? Zahir dengan makna laisa fawqahu syai'. Batin maksud dia macam mana? Laisa dunahu syai'. Saya sebut tu dengan Arab. Kok tuan-tuan ni Arab terror. Saya biar lagi tuan-tuan tak faham pasal Arab terror sangat. Tengok sekali lalu. Apa makna zahir? Zahir ni asal maksud terang, nyata. Apa maksud Allah Ta'ala terang, nyata? Allah ni kalau kita bincang bab dalil dengan kaedah berdalil yang saya ada syarah dalil hari tu, kalau dengan kita tengok berdalil, maksudnya tengok apa yang ada, dengan itu akan memahamkan yang tak ada, siapa lagi yang lebih jelas yang kita akan faham wujud yang memang mesti ada, dan dia adalah ada yang sangat zahir, melainkan Allah. Hatta kita pun sebenarnya wujud kita bukan wujud yang zahir. Pasal wujud kita adalah wujud yang harus, yang bukan wujud yang wajib. Wujud Allah adalah wujud yang wajib dan zahir wujudnya. Boleh faham tak bahasa itu? Jangan saya sebut. Kita ada, saya nak syarah ke zahir batin dan take time sikit. Dan saya nak tunjukkan saya bukan memang gaduh, bukan nak lari balik. Saya memang tujuan ajak nak bagi faham. Tuan-tuan tak faham saya layan. Tuan-tuan nak balik ada kerja, nak masuk pejabat, nak punch card, you go use your arrange yourself lah. I tak jadi masalah you nak keluar. Okey, dengar sebut az-zahir tu. Kita ada tapi dulu kita tak ada, betul tak? Soal mesti tak ada yang mengada.
Yang mengada tu ada. Terang tak faham kata yang mengada tu mesti ada. Itulah Allah Az-Zahir. Wujud dia adalah wujud yang zahir. Wujud zahir, tak ada siapa yang lebih zahir untuk kata wajib mesti ada dia tu ialah Allah selain pada Allah. Tak ada. Hatta kita ni yang duk ada ni, sedarkan diri kita dalam konteks tu bahawa kita akan rasa Allah adalah zahir, Allah bukan batin sebenarnya. Dari sisi sudut tu, dari sisi syarahan macam tu, kan kita ada, dulu kita tak ada. Macam mana kita boleh ada? Yang mengada tu mesti ada, dan mengada tu mesti Allah, dan ada Allah Ta'ala, ada yang sangat zahir. Nampak? Saya syarah tu, boleh tangkap tak? Itulah maksud zahir Allah Ta'ala. Dengan mana laisa fawqahu syai'. Okey, apa maksud batin pula? Asal mana batin apa? Tersembunyi. Pasal apa pula Allah Ta'ala tersembunyi? Tadi kata zahir, pandang pada sudut dalil, yang dalil nanti memahamkan madlul. Macam mana saya sebut, asap faham ada api, kita banyak ada orang, makhluk mesti ada khalik. Okay, siap. Tengok tak lembu mesti ada lembu. Tengok kita tak ada kepada ada, mesti ada yang mengada. Zahir. Okey. Cuma walaupun zahir dari sisi sudut dalil, tapi batin dari sisi sudut macam indera. Siapa yang nampak Allah dengan mata? Siapa yang pernah dengar kalam Allah dengan telinga? Yang tu Allah Ta'ala beri pun khususiat kat Rasulullah, kat Nabi Musa. Tu Nabi Musa pun takat kalam Allah. Nabi Rasulullah melihat dengan mata Allah Ta'ala, lihat yang mukhalafah. Kita tak lihat dengan mata lagi. Akhirat ada, Allah Ta'ala beri. Macam mana pun nak sebut, dari segi tak nampak dengan mata, Allah Ta'ala zahir ataupun batin. Batin. Jadi batin Allah Ta'ala tu maksud dia macam mana? Dia tersembunyi pasal tak semua orang kenal dia, satu, dan tidak siapa boleh nampak dengan mata kepala dalam keadaan jaga atas muka bumi ni. Satu, dia batin. Itu cara ulama, batin pada Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala zahir, ya, zahir dari sisi sudut, terang jelas adanya dia dan segala sifat kesempurnaan dia dengan wujudnya makhluk, tentulah dia zahir. Tapi siapa pernah tengok Allah Ta'ala? Tak ada siapa pernah nampak dia. Tak ada siapa ada keupayaan untuk melihat dia atas muka bumi ini dalam keadaan jaga. Maka Allah namakan dia batin. Bahkan berapa ramai orang tak kenal Tuhan, sampai pergi sembah yang bukan Tuhan pun dia anggap Tuhan. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang batin. Pasal tak semua orang ada ilmu boleh faham siapa dia sebenarnya. Dia ialah batin. Itu syarah ulama. Apa dia? Zahir, batin. Jadi tambah 4 kalimah ni, ujung. Tadi wahid, ahad, wahdaniyah. Ni awal, akhir, zahir, batin. Tuan-tuan cuma dapat catat, dapat tangkap ke tak tahu? Saya tak tahu. Tapi kalau nisbah ilmu, dengar sekali sebut, itulah ilmu kan. Nak kutip pada ada. Macam mana pun saya jawab soalan, sorry pasal lebih kuah pada sudu. Sudu besar tu tanya awal akhir, pergi syarah zahir dan batin. Okey, saya masih layan soalan kalau ada, khususnya tentang ada muskil. Ada? Ya. Pengampun dah maha pengampun, kuasa dah maha kuasa tu. Kalau kita dok gunakan, jadi soalannya sama kita kalau dalam bab i'tiqad, pengampun ke, maha pengampun ke Allah Ta'ala tu, dia tak jadi isu dari segi istilah pengampun dan maha. Pasal yang penting nak diiktikad adalah mensabitkan ada pada Allah Ta'ala. Istilah sabit maksudnya wajib iktikad, memang Allah ada sifat pengampun. Siap. Sifat memberi ampunan tu ada pada dia. Sudah. Cuma pandang pada sudut ramai tak diampun? Ramai.
Cuma dia ampun pun yang dia janji selagi bukan bab mati dalam keadaan syirik pada orang Taala. Satu yang memang dia tak jamin ampun. Adapun kalau memang ada iman walaupun sebesar zarah, dia jamin boleh bagi ampun, sama ada dia sendiri ampun ataupun dia beri keampunan dengan indirect, dengan syafaat di akhirat esok. Jadi dahsyat dah ampun dah. Pandang pada sudut ramainya yang diampun, banyaknya yang dosa diampun, dia maha pengampun. Pandang pada sudut itu. Tapi bukan maksudnya sifat dia pengampun satu, biasa punya maha pengampun satu. Yang itu salah. Jadi kalau kita sebut pengampun, maha pengampun, menghuraikan maksud pengampun itu di atas kata maha pengampun dengan mana ramai yang diampun dan banyaknya dosa yang diampun. Kerana itu menghurai, itulah maksud maha. Bukan maksudnya mensabitkan sifat ampun satu, lepas tu ada tahap maha pengampun. Yang tu salah. Jadi kalau memang kita duk pakai maksud macam tu, tak ada masalah dalam kita. Tapi itulah, takut tak faham macam spesifikasi saya hurai ni, dia akan terbawa juga nanti. Allah Ta'ala dia ampun juga, tapi dia maha pengampun tau. Jadi faham ada dua sifat. Macam sifat dia boleh upgrade. Mula pengampun biasa lah. Lah ni dia tak maha pengampun lagi. Sampai akhirat esok baru dia maha pengampun. Jadi lah ni pengampun biasa, esok di akhirat dengan syafaat baru maha pengampun. Itu tak betul. Kalau sifat dengan makna ada upgrade dan ada istilah membezakan, ada istilah standard, ada level pengampun dan maha pengampun, dengan ada dua berbeza sifat gitu daripada sifat kesempurnaan yang sejenis, tu yang dipanggil kam mutasil, sifat tadi tu. Yang tu salah. Yang tu salah. Jadi kalau tak memberikan huraian macam yang salah tu, okey, cuma takut gini lah, orang yang sebut tu pun dia pun tak perasan hak dia nak syarah, nak kata pengampun dah mengampun tu tak mana. Melainkan kalau saya sebut ni, setelah dengar huraian ni baru tahu, oh boleh syarah kot tu kah. Kalau tuan-tuan boleh follow, okey, bagus. Biasanya saya jawab soalan tu. Begitu juga lah bab lain, kuasa, maha kuasa. Kalau tak mengistilahkan sifat yang ada dua standard, tak ada masalah. Sebut maha kuasa, pandang pada sudut banyak benda dia boleh buat. Tu yang kata maha kuasa. Kuasa pasal apa? Nak kata ada pada dia sifat kuasa. Tu tak ada masalah. Boleh. Pelajaran macam tu yang nak ambil syarahan dengan bahasa mana. Pasal Quran turun memang dengan bahasa. Itu kot. Boleh. Wallahualam. Maaf lah pasal ambil masa tu. Kalau TV dia minta maaf, dia panjang lagi pun, lantak lagi panjang kan. Saya minta maaf pasal saya tahu lah tuan-tuan pun duduk sibuk kan. Jadi maaf lah mengurangkan kesibukan tuan-tuan. Mengurangkan masa untuk mengisi kesibukan itu. Sorry. Kalau suka, bagus lah. Terima kasih ya. Sokong, support me. Allahuakbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.